Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita lagi pada minggu ini dalam Sembang Santai Podcast dalam episod ke-11. Hai, saya Fatih, host podcast kita pada episod kali ini ditemani dengan sahabat-sahabat panel hebat kita iaitu Kak Nadia, Idayu dan Rin. Apa khabar sahabat-sahabat panel sekalian? Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sedar tak sedar kita sekarang sudah berada di penghujung Syakban, iaitu salah satu bulan yang ada syafaatnya tersendiri dan merupakan bulan di mana kita sebagai umat Islam bersiap sedia untuk menuju Ramadan yang bakal tiba. Justru itu, tim podcast kami pada hari ini ingin membincangkan topik yang sangat menarik yang bertajuk Ramadan yang dinanti, bulan penuh berkat pahala berganda. Hadis riwayat Al-Baihaqi ada mengatakan, "Wahai umat manusia, telah datang kepada kalian bulan agung yang penuh berkah iaitu Ramadan." Jadi kita mulakan perbincangan kita dengan perkongsian dari sahabat panel kita, Rin. Untuk berkongsikan bagaimana perasaan Rin nak sambut Ramadan ni dan bagaimana persiapan Rin untuk menyambut bulan Ramadan yang penuh berkat ni. Dipersilakan. Okey, terima kasih Kak Fatin. First perasaan mesti kita gembira lah kan, sebab kita nak sampai dekat bulan Ramadan. Lepas tu bersyukur sebab kita diberi lagi sekali peluang untuk sampai ke bulan Ramadan, walaupun orang kata gap untuk bulan Ramadan ni ada lagi dalam berapa hari ya? Beberapa hari. Dalam beberapa hari lagi. Yang mana kita tak sure pun dalam masa beberapa hari ni mungkin meninggal ke apa, kita tak pasti. Tapi kita stay bersyukur sebab kita dah sampai dekat penghujung Syakban dan dah orang kata dah selangkah nak masuk Ramadan, yang mana orang lain pun mengharapkan benda yang sama, mengharapkan dia masuk bulan, dia sempat untuk berpuasa dan untuk buat amal kebaikan masa bulan puasa ni. Sebab masa bulan puasa ni kan bulan yang penuh keberkatan untuk orang Islam. Tapi perancangan Allah tu lagi baik. Dia tak sempat sampai dekat Ramadan tahun ni. Dia meninggal dulu kan. Dan kita yang masih hidup, kata diberi kesempatan ni, kena bersyukur lah. Lepas tu persiapan Rin lah ni duk food hunting. Sebab bukan apa, dia main bila nak puasa dia main lapak hak ni. Walaupun kita tahu kita boleh je nak cari nanti, tapi biasa nafsu. Okay, untuk persiapan menyambut Ramadan ni, selain tu kita juga azam yang Rian ada dengar Ustaz Wadi ada sebut pasal azam untuk masuk azam bulan Ramadan. Azam ni ibarat macam kita pun nak masuk tahun baru ada azam. Azam kita tahun baru macam mana kan. Kira untuk Ramadan ni kita pun kalau boleh buat azam. Azam dah ibarat macam kita dah niat dah, kita nak buat satu kebaikan. Kira kita nak buat, orang kata tak mati tinggal tarawih, tak mati tinggal puasa. Benda tu bila kita dah niat untuk buat satu kebaikan, Allah dah kira sebagai dapat pahala lah orang kata kan. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal pernah menyebut, berniatlah selalu untuk melakukan kebaikan, anda akan tetap dinilai baik selama anda berniat melakukan kebaikan. Dan selain berazam, kita juga boleh bermaaf-maafan lah, dengan first dengan kawan-kawan kerja, dengan mak ayah kita, dengan family kita, yang mana mungkin kita pernah selama daripada Ramadan tahun kita start bermaaf bulan berapa lah, raya lah kan. Start bermaaf raya tahun lepas, masuk pula Ramadan tahun ni. Dalam masa tu mesti dah banyak dah kita dah lukakan hati orang, kita dah ada putuskan silaturahim dengan orang, ataupun benda-benda yang orang kata dosa kita dengan manusia ni Allah takkan ampunkan, melainkan kita minta maaf daripada orang tu dan dia dah maafkan kita. So benda tu
Kalau kita nak masuk Ramadan ni, kalau orang tak buat, orang tak maafkan kita, rasa macam sia-sia lah. Orang kata sebab kita kena jaga hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia juga. Kalau yang adik-beradik yang putus, orang kata putus silaturahim tu, bermaaf-maafan balik. Lepas tu yang ni banyak dengar masa kuliah ustazah lah, bermaaf-maafan, lepas tu taubat nasuha. Lepas tu jangan lupa bayar hutang puasa kita, yang mana tahun lepas kita tinggal, kita nak masuk pula Ramadan tahun ni, kita kena bayar balik hutang kita. Macam hubungan hutang kita dengan manusia lah, kita tak kena bayar ni hutang kita dengan Allah kan. Yang mana nak kena bayar fidyahnya yang tak sempat ni, langsaikan benda tu dulu. Okey, tu je daripada Rin. Kami setuju dengan perkongsian Rin tadi, di mana kita kena hadirkan semangat menyambut Ramadan tu. Bukan saja kita semangat ni, kita kena refresh diri kita, kita kena minta maaf dengan orang, kita kena kalau ada hutang, kita bayar hutang. Sebab kita nak sambut Ramadan ni, kita nak tak mahu jadi penghalang. Kita sebab kita tak nak ada benda-benda yang menjadi penghalang daripada amalan kita diterima. InsyaAllah kita nak amalan kita tu smooth je diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami selitkan sikit, sementara kita di bulan Syakban ni, di mana tadi kami ada cakap bulan Syakban ni ada keistimewaannya tersendiri, ada doanya yang tersendiri, di mana doa bulan Syakban tu sendiri adalah minta Allah berkati dan limpahkan rahmat kepada kita dalam bulan Syakban ini, dan semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Walaupun beberapa hari lagi kita nak menyambut Ramadan, tapi belum tentu kita akan sampai. Kita doakan yang baik-baiklah, semoga kita dan seluruh keluarga kita sampai ke Ramadan dan dapat menjalani ibadah Ramadan tu dengan kesihatan yang baik. Okey, seterusnya kami jemput Idayu untuk berkongsikan perasaan dan persiapan apa yang telah Ayu buat. Mungkin Idayu ada cerita masa kecil nak kongsikan macam mana Idayu menyambut Ramadan. Okey, terima kasih Kak Fatin atas soalan tadi. Persoalan daripada Kak Fatin tadi, perasaan dan persiapan untuk menyambut Ramadan yang akan tiba. Okey, perasaan untuk menyambut Ramadan ni, bagi kami kebanyakan manusia akan merasai perasaan yang sama. Gembira, nanti-nantikan bulan yang penuh dengan keberkatan, yang bulan yang dibukakan selebar-lebarnya pintu syurga dekat. Dan sebab bulan Ramadan ni juga ada satu malam yang semua orang ternanti-nanti kan, malam Lailatul Qadar kan, yang lagi baik daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan tu kita kira dalam 83 tahun plus lah. Kita umat Nabi Muhammad ni pun, kita taklah kebanyakannya takkan sampai pun 83 tahun tu. Kalau lebih tu bonus lah untuk diri dia kan, sebab umat Nabi Muhammad ni dalam 60-an macam tu je. So itu yang kita nanti-nantikan lah untuk bulan puasa ni, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tu. Lepas tu macam Rin cakap tadi, bersyukur sebab kita masih dipinjamkan nyawa oleh Allah untuk hidup sampai ke hari ni. Walaupun macam Kak Fatih cakap, walaupun nak menuju ke Ramadan tu lagi beberapa hari, kita tak tentu lagi kita akan hidup beberapa hari akan datang tu. Cumanya kita boleh berdoa. Kita berdoa semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Allah panjangkan umur kita, ahli keluarga kita, untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan ni. Selain tu, persiapan kan, soalan Kak Fatin tadi. Persiapan untuk menyambut Ramadan yang akan tiba, macam Rin cakap juga tadi, kita petik je apa yang Rin cakap tadi. Selesaikan hutang kita dengan Allah, terutamanya kan. Buat ganti puasa yang bagi yang belum settle. Kalau yang rasa dia ganti tak dah settle juga, okey, selesaikan fidyah dia. Nanti lepas puasa, nanti cepat-cepat gantikan puasa tu semula. Lepas tu apa lagi meninggalkan semua sifat-sifat negatif. Cukuplah selama hampir setahun ni dengan sifat-sifat negatif kita. Untuk masuk ke bulan Ramadan ni, kita bawa yang positif saja. Kita masuk sebagai orang yang baru, dengan diri kita yang baru. Walaupun
sebenarnya susah untuk buang sifat-sifat negatif ni. Sebab kadang tu sifat negatif tu dalam diri kita ataupun faktor sekeliling yang menyumbang kita untuk menjadi negatif tu, kita cuba untuk buang sifat-sifat tu. Lepas tu persiapan lagi, cuba untuk menyabarkan diri sendiri. Sebab kita ni kadang-kadang tu manusia kan, sifat sabar dia tu hilang. Entah ke mana dia hilang tu kan. So kita cubalah menyabarkan diri. Dan yang paling penting, top up ilmu-ilmu balik untuk memasuki madrasah Ramadan. Yang tu saja. Terima kasih. Terima kasih Idayu. Alhamdulillah, perkongsian yang mantap juga dari Idayu, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan untuk, di mana apabila kita terpilih untuk berada dalam bulan Ramadan tu, kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dipertemukan lagi pada bulan penuh rahmat dan berkat serta keampunan itu. Ambil peluang untuk delete dosa-dosa lalu, top up iman dalam diri dan redeem pahala sebanyak mungkin. Okey, seterusnya kita nak jemput Kak Nadia. Kak Nadia, kalau sebut Ramadan ni, selalunya orang akan ingat apa? Raya. Bazar. Ya kan? Puasa tak lagi, tapi dia dah plan baju raya. Baju lagu raya pun dah berkumandang. Kan? Baju raya nak berapa pasang? Dia tengok Shopee lagi. Itulah, betul tu. Macam tu. Orang cakap tetamu tak balik lagi. Bukan tak balik, tak Tak boleh lagi. Dia dah halau. Kan? Masya Allah. Okey Kak Nadia, jadi apa persiapan Kak Nadia? Dah bersiap untuk raya ke ataupun masih lagi persediaan untuk Ramadan? Berapa pasang tahun ni Kak? Okey, terima kasih Fatin atas soalan dan serangan-serangan tersebut. Lawak je nah. Okey, alhamdulillah, buat masalah masih lagi dalam persiapan Ramadan. Alhamdulillah. Raya belum lagi. InsyaAllah kemudian. Okey, berbalik kepada soalan Fatin, apa perasaan dan persiapan kau menyambut Ramadan yang bakal tiba ni kan? Okey, first perasaan kau mungkin normal juga perasaan ni bagi orang luar. Dia rasa nervous. Lepas tu of course lah kita rasa rindu kan, sebab ternanti-nanti setiap tahun, bulan yang ternanti-nanti. Lepas tu bulan yang penuh macam Idayu kata, bulan yang penuh keberkatan. Petik lagi. Itulah kau rasa nervous lah, sebab kita kan macam, kita tahu diri kita macam mana kan. Kita tahu kita banyak kelemahan, kekurangan. Jadi kita rasa macam kau rasa nervous. Mampukah aku sampai ke bulan Ramadan ni? Sebab tu macam Fatin kata, kita kena berdoa supaya kita sampai ke bulan Ramadan kan. Sebab kita tak confirm lagi esok lusa tulat kita masih hidup ke tak kan untuk sampai bulan Ramadan kan. Jadi nervous daripada segala segi. Nervous, adakah kita mampu tingkatkan lagi kita punya ibadah kan? Mampu ke kita habiskan tarawih setiap malam buat catering? Okey, jadi selain daripada tu ada perasaan rindu. Rindu ternanti-nanti. Okey, kalau dari segi persiapan pula, antara persiapan yang dilakukan ataupun yang orang luar boleh lakukan juga. Dia ada hari pertama. Merancang juara dah. Doa. Okey, doa untuk kita sampai ke bulan Ramadan. Doa semoga Ramadan kali ni Ramadan yang Ramadan yang terbaik. Sebab kita tak tahu, mungkin Ramadan ni Ramadan yang terakhir bagi kita kan. Lepas tu dalam kita berdoa tu, kita tambahlah ilmu berkenaan Ramadan. Maknanya mungkin Ramadan sebelum ni kita tak buat benda ni, kita tak lakukan sekian kan. Jadi kita tambah lagi ilmu untuk kita tambah lagi ibadah-ibadah kita bulan Ramadan kali ni. Lepas tu refresh balik ilmu-ilmu lama. Maksudnya sebab kan Ramadan kan setahun sekali kan. Jadi mana dah tahu kita dah terlupa dah niat bulan puasa macam mana. Jadi kita refresh balik macam mana berapa rakaat tarawih kan, step by step apa. Itu sajalah daripada kau. Terima kasih. Okey, terima kasih Kak Nadia, perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat sebagai persiapan kita untuk menanti Ramadan yang bakal tiba nanti. Macam Kak Nadia katakan tadi,
perbanyakkan amal ibadah kita di bulan Ramadan yang berkah ini, kerana belum tentu kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Kita sambut Ramadan yang penuh berkah ini dengan bismillah. Kita berusaha tingkatkan iman dan takwa, semoga diampunkan segala dosa. Kita lanjutkan podcast kita dengan soalan yang kedua. Okey, kita jemput panel Idayu untuk berkongsikan tips merebut pahala berganda dalam bulan Ramadan. Okey, terima kasih sekali lagi Kak Fatin. Tips Kak Fatin tanya tips untuk merebut pahala berganda dalam bulan Ramadan. Tips ni saya tak pandai lah nak tips kan, tapi saya petik je lah apa yang saya pernah mendengar lah. Okay, so tips yang pernah saya mendengar untuk merebut pahala berganda dalam bulan Ramadan adalah salah satunya memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Lagipun kita tahu bulan Ramadan ni bulan Al-Quran diturunkan. Sebab tu kalau ni 17 Ramadan kan, nuzul Quran. Lepas tu kira mulai. Lepas tu bangun sahur tu sambil-sambil tu boleh kan. Bangun pukul 3, pukul 4, pukul 5 pagi tu, sebelum pi sahur tu kira mulai dah dulu. Tahajud ke, solat hajat. Yang seterusnya adalah bersedekah. Perbanyakkan sedekah kita pada bulan puasa, sebab bersedekah yang paling utama adalah bersedekah di bulan puasa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sedekah ni kita tak payah susah-susah. Kita tak payahlah nak pergi order nasi arak 300 bungkus buat masjid kan. Kalau kita tak mampu, beli je kurma. Beli kurma, bagi dekat adik-beradik kita ke, bagi dekat boleh ajur pun boleh. Yang dekat Shopee tu murah je. Kalau nak yang amal Palestin pun kita ada kurma Mekjul. Boleh juga kalau nak beli. Bersedekah ni, bila kita bersedekah bulan puasa ni, cuba bayangkan kan, kalau kita sedekah, okey, kita bagi orang makan buka puasa. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesiapa yang memberi orang makan ketika buka puasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu sendiri, tanpa mengurangi pahala puasa orang itu sendiri. So bila kita bagi makan orang yang berpuasa tu untuk dia berbuka, kita akan dapat pahala sama macam yang dia puasa tu. Lepas tu cuba bayangkan kalau kita bersedekah, kita sedekah, tengok malam tu kena Lailatul Qadar, pahala dia lagi berganda-ganda sebanyak 1000 bulan kan. So yang tu amalan yang boleh diutamakan lah untuk bulan puasa ni. Macam kami dekat Aman Palestin sendiri, kami ada juga membuat kempen puasa bersama Palestin, Syria dan Yaman. Kami juga ada buat yang tajaan iftar ni, buka puasa. Untuk satu keluarga RM50 kita akan bagi dekat Palestin, Syria dan Yaman. Untuk RM50 ni satu family memang cukup lah untuk mereka berbuka puasa pada hari tu. Kita bagi, ada juga dekat perkarangan Masjid Al-Aqsa, dekat orang yang memerlukan lah untuk buka puasa ni. Lepas tu yang selebihnya nanti mungkin ada kawan-kawan saya yang kat sini akan sebut kan. Lepas tu lagi apa lagi, kita memperbanyakkan doa. Kita doa semoga kita diampunkan dosa-dosa kita, sebab doa waktu dekat berbuka dengan waktu sahur tu makbul. Dan untuk merebut pahala juga, mungkin kita ni sahur. Sebab sahur tu mungkin ada jugalah antara kita yang macam okey, makan siap-siap dah, sebelum tidur tu kira sahur. Tak, dia tidur dulu, bangun sahur. Ada ni dia tersendirilah waktu sahur tu. Yang tu je kot. Terima kasih. Terima kasih Idayu. Masya Allah, perkongsian Idayu yang sangat hebat, di mana Ramadan yang membawa di mana Ramadan yang menggandakan amalan kita berlipat kali ganda pahalanya. Kita rebut peluang ni untuk banyakkan bersedekah, banyakkan melakukan amalan-amalan soleh. Manfaatkan anugerah Ramadan ini dengan beramal soleh. Semoga dengan tawaran yang dianjurkan oleh Aman Palestin ini akan dapat membuka peluang untuk kita, umat Islam, memperbanyakkan lagi amalan sedekah kita pada bulan Ramadan yang mulia ini. Okey, seterusnya kami ingin bertanyakan Kak Nadia.
Kak Nadia, dalam kita menantikan Ramadan yang penuh mulia ini, mungkin Kak Nadia boleh kongsikan tips bagaimana kita semua boleh menghidupkan sebulan Ramadan kita itu. Okey, terima kasih Fatin atas soalan tersebut. Okey, tips yang kau nak kongsikan bukanlah, maksudnya tips yang kau nak kongsikan ni berdasarkan pembacaan kau lah. Okey, macam kita tahu, kedatangan bulan Ramadan setiap tahun ni sebenarnya dia jadi macam satu kegembiraan untuk setiap orang mukmin kan. Jadi banyak keutamaan yang ditawarkan dekat dalam bulan Ramadan ni. Jadi banyak, maknanya keampunan Allah tu bertebaran memenuhi setiap ruang dan waktu dalam bulan mulia ni. Jadi salah satu pintu yang dibuka oleh Allah untuk meraih keuntungan besar daripada bulan Ramadan ni sendiri adalah melalui sedekah. Okey, jadi tips yang kau nak share adalah berkenaan sedekah. Okey, Islam sendiri selalu menganjurkan umat dia untuk banyak bersedekah. Jadi bulan tambahan dalam bulan Ramadan ni kan, dan bersedekah ni sepatutnya menjadi salah satu akhlak seorang mukmin. Memang tambahan kalau dia seorang yang dermawan, maknanya dia sentiasa bersedekah, lagi dianjurkan lah dalam Islam kan. Okey, seperti hadis riwayat Al-Bahaqi, sesungguhnya Allah SWT itu maha memberi. Ia mencintai kedermawanan serta akhlak yang mulia. Ia membenci akhlak yang buruk. Okay, kita boleh nampak kat sini yang Allah SWT mencintai orang yang dermawan, dan kedermawanan tu sendiri adalah salah satu sifat Allah SWT. Jadi kita tengok balik sebenarnya apa yang dahsyatnya sedekah di bulan Ramadan ni kan. Salah satu sebab Rasulullah SAW memberi teladan untuk lebih bersemangat lagi bersedekah kat bulan Ramadan ni, sebab bersedekah dekat bulan ni lebih dahsyat dibanding dengan sedekah di bulan-bulan lain. Jadi salah satu keutamaan sedekah kat bulan Ramadan ni, yang pertama, puasa yang digabungkan dengan sedekah dan solat malam itu sama dengan jaminan syurga. Kalau kita tengok, puasa dekat bulan Ramadan ni adalah ibadah yang agung. Bahkan pahala puasa dekat bulan Ramadan ni tak terbatas. Kau nak petik sikit dalam hadis riwayat Muslim, setiap amal manusia akan diganjari kebaikan semisalnya sampai 7 kali lipat. Allah SWT berfirman, kecuali puasa, kerana puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi kita boleh tengok sedekah yang kita buat dekat bulan yang kita lakukan dalam bulan puasa ni memang banyak ganjarannya. Akan dilipat kali gandakan kebaikan bersedekah tu. Okey. Lepas tu dalam bulan puasa juga, kalau kita tengok kalau kita, bila kita dah lalui puasa-puasa sebelum ni, setiap kali bulan puasa kita akan bersemangat untuk buat amal ibadat kan. Sebenarnya dalam bulan puasa ni setiap amalan tu dimudahkan untuk kita lakukan. Allah mudahkan kita untuk lakukan amal ibadat dalam bulan puasa ni. Salah satu dia sedekah. Jadi macam hadis riwayat Bukhari, seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, jika datang bulan Ramadan, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Jadi kita boleh nampak yang peluang-peluang yang ada dalam bulan puasa ni, rebutlah peluang-peluang tu. Macam yang Idayu sebut tadi, Amal Palestin sendiri, banyak peluang-peluang yang Amal Palestin tawarkan untuk para pendengar dekat luar. Rebut peluang-peluang ni. Bukan saja kita bersedekah
dekat dalam Malaysia, kita boleh juga bersedekah dekat rakyat Palestin, Syria dan Yaman. Sebab Nak menyampuk boleh? boleh. Okay. Macam saudara kita dekat Palestin, Syria dan Yaman ni, mereka pun Islam macam kita, mereka puasa macam kita. So kita sesama Muslim ni, kita bantulah sama-sama Muslim, sebab mereka pun saudara se-Islam dengan kita, dan kita pun tahu mereka ni hidup dizalimi, dan kita tahu doa-doa orang yang terzalimi ni dimakbulkan. Tambah-tambah lagi mereka dah dizalimi waktu bulan puasa lagi doa. So mudah-mudahan bila kita bantu mereka tu, bila doa mereka diangkat tu, adalah sedikit pahala untuk kita dekat sini. Bukan kita promote untuk bantu Palestin, Syria dengan Yaman ni, maksudnya kita tak hiraukan orang dekat tempat kita, tapi kita tahu orang dekat tempat kita ni, okay, macam masjid, surau pun kita ada juga buat majlis buka puasa semua. At least mereka ada makanan. Yang mereka tu kita tak tahu sama ada mereka ada makanan. Kita untuk nak buka puasa pun mereka terpaksa mencari apa-apa yang boleh buka puasa. So sebaiknya kalau kita bantu mereka tu, kita macam memberi mereka hidangan selayaknya lah untuk berbuka macam tu. Betul Dayu. Dia demi kelangsungan hidup. Okey, yang tu je Kak Asa. Terima kasih. Okey, terima kasih Kak Nadia, perkongsian tips yang bermanfaat untuk kita semua. Salah satu anugerah Ramadan ini adalah pintu kebaikan dibuka, di mana setiap amalan itu dilipat kali gandakan pahalanya. Jadi peluang anugerah Ramadan ini, kita manfaatkan Ramadan ini dengan beramal soleh. Yang wajib jangan ditinggalkan, yang sunnah kita perbanyakkan, yang makruh kita jauhkan, dan yang haram kita tinggalkan. Dan yang paling istimewa sekali untuk kita umat Islam, bulan Ramadan ini padanya diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada yang hak dan batil untuk kita sekalian manusia. Dan satu lagi keistimewaannya adalah terdapatnya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Hidupkanlah malam-malam Ramadan itu, bermulanya dari 1 Ramadan, bukan hanya kita mengejar 10 Ramadan, dan berdoalah bermula daripada hari ini, semoga kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar itu. Kejarlah Lailatul Qadar itu sementara ada kesempatan ini. Okay, seterusnya dijemput sahabat panel kita Rin untuk berkongsi tips merebut pahala berganda dalam bulan Ramadan ini. Okey, terima kasih Kak Fatin. Macam tadi pun Idayu dengan Kak Nadia ada sebut pasal tips merebut pahala berganda ni. Daripada segi qiyamul lail, baca Quran, lepas tu sedekah. Dan Rim pun nak ambil daripada Kak Nadia punya ni lah, punya tips sedekah tu. Dia nak ambil sedekah subuh. Rim pernah dengar Allah yarham Syekh Ali Jabir ada dalam kuliah, dalam ceramah dia ada berita yang Allah turunkan malaikat, tugasnya hanya satu, iaitu mendoakan orang-orang yang berinfak di subuh hari. Sebab tu Syekh sebut kebaikan, orang kata kebaikan sedekah subuh ni dia paling baik, paling dahsyat dan paling cepat termakbul. Dia ibarat macam kita dulu zaman belajar, zaman study, cikgu selalu sebut kena bangun awal. Maksudnya macam kena bangun awal 3-4 pagi study, 5 pagi, 6 pagi macam tu study. Sebab apa? Sebab masa tu kita tak ada keluarkan kata-kata yang orang kata kita suci lagi kan. Maksud bangun tidur terus study, terus buat amalan macam tu kan. Ibarat macam kita tak ada buang sampah, tak ada keluarkan kata-kata yang tak elok lah. Macam kat jalan pun kalau waktu pagi-pagi tu kita tengok ada sampah-sampah macam ni kan, tak banyak lah macam hak petang ni orang kata. Jadi dia kebaikan dia kat situ lah. Kita tak keluarkan kata-kata yang tak elok waktu pagi. Dan ada juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba Allah kecuali turun kepada mereka 2 malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Sedangkan yang satu lagi berdoa,
Ya Allah, berilah kerosakan bagi orang yang menahan. Menahan tu maksudnya macam menahan hartanya yang tak berinfak waktu tu. Hadis riwayat Bukhari. Dan tadi Ida Yu pun ada sebut sedekah yang paling utama ialah sedekah di bulan Ramadan. Riwayat Tirmizi kan. Lepas tu dalam ceramah Allah Yarham juga Syekh Ali Jabir sebut pasal doa. Setiap kali kita nak sedekah, kita selitkan dengan doa. Waktu subuh ke, waktu kita pergi kuliah dengan ustazah ke, kita pergi mana-mana kita nak bagi sedekah, kita doa tu berpatutan lah dengan amount yang kita bagi. Maksudnya kata kita letak kita bagi RM1 ke doa macam ke sedekah RM5,000. Jangan. Kiranya macam berpatutan dengan ni lah amount, tak terlalu melebihi sangat lah orang kata kan. Dan dekat Amal Palestin sendiri pun kita ada buat program Ramadan bersama, iaitu cabaran sedekah subuh. Yang mana cabaran sedekah subuh ni, kita contohlah ibarat macam sehari kita sedekah RM10 untuk kita transfer ke, kita contoh kita transfer dekat Amal Palestin punya account. Kiranya sebulan kita dah sedekah RM300. Dan cabaran sedekah subuh ni kita akan agihkan dekat ibu-ibu tunggal yang dekat Palestin untuk kita bantu mereka. Macam tadi Kak Nadia dengan Ida Yu ada bincangkan pasal bukan kita tak menggalakkan bagi dekat Palestin, tapi bukan nak pinggirkan kita punya negara sendiri kan. Tapi bayangkan kalau kita dekat sini kita makan sedap-sedap, kita kalau dekat nak buka puasa tu pukul 6 tu masing-masing duduk kat mana? Kat bazar Ramadan, pilih menu apa kita nak makan. Kadang tu beli sampai ayam lah, dah beli ayam, beli itik lagi, beli pula daging pula, lah tak habis pun, dah membazir kat situ. Tapi saudara Islam kita yang dekat sana, ada ke suasana yang macam tu? Kerana kita nak sama-sama rasa, even kita tak ada lah banyak sangat kan, macam tak ada lah mewahkan sana, cumanya at least mereka ada makanan yang cukup, makanan yang sedap untuk mereka makan. Jadi sama-sama merasai nikmat tu lah. Kita kat sini macam ni, mereka kat sana macam mana kat sana. Kita kena fikir macam tu. Tadi Ayu ada sebut pasal sahur kan. Sahur Ayu. Sahur ni membezakan antara kita punya puasa, Islam punya puasa, dengan orang Yahudi dengan Nasrani punya puasa. Dan Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, bersahurlah kamu kerana pada sahur itu ada berkatnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Kami ulah baliklah yang Ida Yu kata tadi kan. Ada yang makan sebelum tidur sebab apa? Okey, esok tak payah bangun dah. Tapi sahur tu ada keberkatannya. Bangunlah walaupun kita makan sebiji kurma, sebab ada keberkatan. Sayanglah bila kita tak rebut keberkatan tu. Mana sebab masa kita bulan lain, dia orang kata keberkatan dia lain lah kan. Tapi bulan Ramadan ni sahur orang Islam ada keberkatan sendiri. Itu je kot daripada kami. Terima kasih Rin, perkongsian yang hebat. Ya, kami setuju dengan Rin, di mana bersahur itu adalah salah satu caranya kita menghidupkan malam-malam Ramadan kita. Memang benarlah ada orang yang dia malas nak bangun, tapi sebenarnya sahur tu banyak keberkatannya, di mana doa kita pun mustajab jika berdoa di dalam waktu sahur tu. Seterusnya kami ada sedikit perkongsian di mana pada sahabat panel kita semuanya muslimah. Bila sebut Ramadan ni, memang semua orang tahu Ramadan puasa. Di mana dalam bulan Ramadan kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk berpuasa.
Namun bagaimanapun, ada beberapa golongan dan keadaan yang tidak membolehkan seseorang itu mengerjakan ibadah puasanya. Antaranya adalah kerana halangan haid dan nifas. Jadi bila kita yang perempuan ni, bila kita dapat tahu kita uzur masa tu, automatik kita akan rasa down, kita akan rasa sedih. Sebenarnya keuzuran tu adalah dengan izin Allah. Jadi perkara pertama yang kita kena buat adalah kita kena redha. Kerana kita kena yakin kita tidak menjalankan ibadah puasa itu kerana kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan di situ sudah ada pahalanya. Jadi apa amalan yang membolehkan kita sebagai muslimah yang uzur ni untuk kekal mengejar pahala di bulan Ramadan ni? Antaranya adalah kita bersedekah, kita mendengar bacaan Al-Quran. Walaupun tak boleh baca, tapi kita dengar. Kita berzikir, beristighfar, menyediakan juadah, berbuka puasa untuk orang yang berpuasa dan sebagainya. Yang terakhir sekali, harapan Ramadan 1443 Hijrah. Okay. Kak Nadia, boleh kongsikan harapan Kak Nadia untuk Ramadan 1443 Hijrah. Okey, terima kasih Fatin atas soalan yang ketiga ni. Apa harapan Ramadan tahun ni? InsyaAllah pertama-tamanya harapan yang utamanya ketika ini adalah semoga kok sampai ke bulan Ramadan tahun ni. InsyaAllah kok sekeluarga, sahabat-sahabat sampai, pendengar-pendengar dekat luar pun semoga kita sihat, diberi kekuatan untuk sampai ke bulan Ramadan kali ni. Yang mana setahun sekali je kan, bukan raya je setahun sekali, Ramadan pun setahun sekali juga. Okey, seterusnya dalam nak mengerjakan ibadah bulan Ramadan ni, Kak juga berharap moga Kak dengan keluarga dikurniakan kekuatan, kesabaran, kemudahan dalam melaksanakan segala ibadah dalam bulan Ramadan nanti. Lepas tu moga dapat bersama-sama dengan keluarga sekali lagi untuk merebut pahala bulan puasa ni. Bukan je sekadar dapat menahan lapar dan dahaga, tapi dapat meningkatkan lagi ibadah-ibadah. Moga dengan peningkatan dan improvement daripada tahun lepas tu berkekalan, bukan sahaja dalam bulan puasa, tapi berkekalan sehingga sampai selepas bulan puasa pun dapat improve lagi diri untuk jadi lebih baik, insyaAllah. Dan yang terakhir, kau mengharapkan dapat merebut satu-satunya malam yang special lah, malam Lailatul Qadar. Yang mana kita pun tak tahu kan malam mana satu kan, malam Lailatul Qadar. Tapi kena berniat lah daripada sekarang untuk kita merebut malam Lailatul Qadar, insyaAllah. Dan yang tu je lah. Yang tu je lah. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih Kak Nadia. Semoga diberi kemudahan untuk Kak Nadia dan keluarga Kak Nadia menjalankan ibadah puasa ini dengan tenang dan sabar. Seterusnya, Rin, mungkin Rin boleh kongsikan harapan Rin untuk Ramadan 1443 Hijrah yang bakal tiba tak lama lagi. Okay, thank you Kak Fatin. Okay, harapan Ramadan tahun ni 1443 Hijrah, semoga Ramadan tahun ni menjadi Ramadan yang lebih baik lah daripada tahun-tahun yang sebelum-sebelum ni, tahun-tahun yang lepas. Dan semoga kita sempat untuk masuk ke Ramadan tahun ni, dan kita juga sempat untuk sampai ke Ramadan tahun depan. Dan semoga Ramadan tahun ni, amalan yang kita buat sepanjang Ramadan tahun ni diterima oleh Allah. Yang tu je. Dan semoga Kak Nadia dia bertemukan jodoh. Amin.
Terima kasih Rin. Semoga Allah menerima segala amalan Rin dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Seterusnya kita minta panel kita yang terakhir, iaitu Idayu, untuk kongsikan harapan Idayu untuk menyambut Ramadan yang bakal tiba ini. Okey, terima kasih sekali lagi Kak Fatin. Harapan untuk Ramadan kali ini, kita semua mengharapkan yang Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita dibanding-bandingkan dengan Ramadan-Ramadan yang tahun lepas. Semoga amalan-amalan kita di bulan Ramadan nanti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting, semoga kita bukan sahaja sampai ke bulan Ramadan, tapi dapat menghabiskan Ramadan tahun ni. Kalau sampai, mungkin boleh jadi kita dan puasa sehari ataupun ni kan. So kita harapkan untuk Ramadan kali ni kita dapat menghabiskan Ramadan kita untuk tahun ini sampai ke penghujungnya. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dan menerima amalan-amalan kita pada bulan Ramadan ni. Selain itu, semoga kita semua sama-sama dapat bertemu dengan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Harapnya kita boleh berusaha menuju ke situ, bukan pada 10 malam terakhir tu kita berlailatul qadar di bazar-bazar raya. Semoga keluarga kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita dan seluruh muslimin dan muslimat di atas muka bumi ini dapat juga menyambut Ramadan ni seperti Ramadan-Ramadan beberapa tahun yang lalu. Sebab kita tahu dalam setahun 2 tahun kebelakangan ni kita nak pergi solat tarawih tak boleh, kita tak boleh nak meriahkan masjid lah pada bulan puasa ni kan. So kita harapkan tahun ni benda ni dah jadi endemik start 1 bulan 4 nanti. Moga kita dapat kembalilah memeriahkan masjid dengan program-program sepanjang Ramadan nanti. Terima kasih. Terima kasih Idayu. Semoga dipermudahkan urusan Idayu beribadah dan merebut pahala dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Kami doakan semoga Allah berikan kita semua kesihatan yang baik serta umur yang panjang untuk bertemu Ramadan dan menjalankan ibadah Ramadan dengan hati yang tenang dan penuh khusyuk. Semoga kita semua istiqamah beribadah dan mengerjakan amalan-amalan soleh bermulanya dari 1 Ramadan sehinggalah ke akhir Ramadan, dan semoga kita semua memperoleh malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Semoga Ramadan kali ini membawa 1000 rahmat dan keinsafan kepada kita semua. Akhir kata dari kami, selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah. Kami ada sedikit pengumuman. Bermula April 2022, siaran Sembang Santai Podcast kami tidak lagi akan bersiaran setiap minggu, di mana terdapat sedikit perubahan, di mana ada sedikit kekangan masa dan komitmen-komitmen kami yang lain yang menghalang untuk kami bersiaran setiap minggu. Dan kami akan meneruskan podcast ini, dan insya-Allah kami akan meneruskan Sembang Santai Podcast ini dalam masa 2 minggu sekali, insya-Allah. Itu saja dari tim podcast kami. Kami ucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Terima kasih semua. Jangan lupa like, share dan subscribe.